Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Selamat petang untuk anda semua-semua yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Saudara Syarifuddin Abdul? Saudara Zau, apa khabar Zau? Dan juga Saudara Abu Anas, Saudara Waras, Bujang Zakaria, Puan Hasnah. Apa khabar Puan? Saudara Azmi, doa saya anda sihat walafiat ya Saudara Azmi. Saudara Zailan Zakaria, Saudara Hajah Comel-Comel. Begitu juga Saudara Abu Hasan, Saudara Madam K, Puan Nuraini Adnan, Saudara Marzan Khalid, Umi Sajad, Yangkin Fazimi, Waalaikumsalam, Saudara Yangkin Fazmi, Saudara Sengkang, salam Mokku, Saudara Ibrahim Abdul Rahman, Sayulan, apa yang sayunya Tuan? Selamat petang. Puan Rashidah Muhammad Noor, apa khabar Puan? Saudara Puan Saha dari Seremban, Puan Saha. Saudara Samsudin Harmat, Puan Robiah Osman atau apa Ruby ya. Puan Madam K, Pak Bib, apa khabar Pak Bib? Sabka, Saudara Mi Cik Mat, G Jack, Muklis, Saudara Razak, Saudara Mat, Saudara Maklang, Ros, itu juga dengan Puan Nuraini Abdullah, Saudara Adnan Ahmad, Saudara Ibu Amar, Saudara Pak Bib. Apa khabar Saudara Taram Shah Saleh? Terima kasih. Kopi sampai Ben Chuan. Terima kasih Ben Chuan Sen. Semoga sehat walafiat. Terima kasih Saudara Hafizi. Itu juga dengan Nurzila Yahya. Pak Bib sihat ke Pak Bib? Saudara Rasul Ishak, KS Tan, Saudara Anan Ahmad, Saudara Badrul. Pencerahan apa hari ni? Hari ni kita cerita pasal hutang. Ada hutang, tutup hutang, gali lubang, tutup lubang. Saudara Ramli Abdul Rahman, Saudara Dak MPG, Saudara W1, Puan Ramlah. Itu juga dengan Saudara Lang Al-Banjari. Apa khabar sahabat? Musafir Samudra, jauhnya tu. Saudara Kafli Zul, Saudara Rahim Amin, Kantau Kelabu, Saudara Dozua, Waalaikumsalam. Saudara Zaidi Zain, Saudara Muhammad Khair Ismail. Itu juga dengan Saudara Bahrom Said, teman-teman yang lain. Saudara, baiklah. Saya selalu ambil 2-3 minit dulu untuk menyantuni teman-teman yang muncul awal. Sebab saya merasakan kalau tak disantuni, kecewa juga teman-teman, seolah-olah saya tak ambil tahu. Saya sentiasa mengambil ingatan atas sebab sebarang peringatan Bapak Asma, Saudara Rohni, Pak Saudara Bahrom Said, Saudara Romi Pablo. Nama sedap, Romi Pablo. Saudara Ronin Aziz, Puan Norin Aziz, Puan Salmah Mahruan. Begitu juga Saudara Salamah Yusuf, Iwan, Raja Kamal, Raja Baizan. Ini daripada Sungai Petani je aku. Moga sihat aku. Apak Rizan, Saudara Dino, Saudara Anur, bin Din. Baik saudara, bicara kita petang ini adalah tentang hutang. Sesungguhnya saudara, apabila saya duduk menong-menong tadi, cari bahan-bahan untuk persiapan malam ini, saudara, saya melihat dan juga saya merasakan bahawa warga kita, khususnya, minta maaf lah, saya bukan nak mengutuk saudara, tapi saya harus menyatakan, ini saya rasa mungkin ada kebenarannya saudara. Kerana orang Melayu kita ni dulu memang suka berhutang. Allahyarham moyang saya dulu, orang yang paling kaya saudara di daerah Manjung. Dia mempunyai ladang estate, dipanggil Melan Estate. Dulu-dulu saudara, kalau sebut Tok Melan tu, semua orang kenal. Kayanya Tuhan aja yang tahu. Punya hebat. Sekali jual getah, 2 kapal hantar ke Pulau Pinang masa itu. Dan memanglah gamaknya orang Melayu kita ni suka berhutang. Jadi lazimnya
hutang itu bertahun-tahun dan akhirnya tidak dapat dibayar. Tempat orang Melayu berhutang ketika itu adalah kedai ceti. Dia selalunya dekat Pekan Setiawal itu ada satu kedai, saudara. Saya jenguk je, Allahyarhamah ibu saya, dia marah. Dia kata kalau lalu dekat dengan kedai ceti tu, ludah katanya. Sebab inilah kedai yang memufliskan keturunan kita, katanya. Saudara. Asal usul nama ceti ni pun perlu diingat bahawa sebenarnya dia nama tuan punya kedai itu ataupun orang yang suka memberi hutang adalah Chetia yang datang daripada India. Jadi kerana nama dia Chetia disebutlah sebagai ceti. Saya jangan anda tak tahu. Dan saya mungkin ada di Pulau Pinang, mungkin juga ada di Kuala Lumpur, ada di Johor, di Pelabuhan Kelang. Selalunya berhampiran dengan pelabuhan kedai-kedai ceti ini. Dan ceti ini akan memberi hutang atau memberi pinjaman pada orang Melayu kita ni. Waktu dulu-dulu nak cari duit senang sikit, pergi kedai ceti. Dan bila mereka meminjam wang daripada ceti ini, cagaran yang ceti itu minta adalah geran tanah. Saudara. Sebab itulah beratus-ratus, malahan beribu ekar tanah milik moyang saya itu akhirnya bertukar tangan, saudara. Sebab di gadai geran itu tak mampu nak ditebus. Bila tak ada duit, bawa sekeping geran, pergi kedai ceti, ambil 5,000, 10,000. Dan juga saya difahamkan, Allahyarham atuk-atuk saya dulu tu kuat main kuda. Dari Lumut saya bawa kereta sport, pergi ke Pulau Pinang, pergi ke Kuala Lumpur, Selangor. Dulu kelab lumba kuda juga ada di Kedah Gimkhana. Itu juga sampai ke Singapura, saudara. Hebatnya masa tu anak orang kaya. Ini segmen inilah segmen mengenang, saudara. Mengenang masa silam, supaya kalau boleh ini dijadikan pengajaran kepada kita. Supaya pertama sekali jangan kita berhutang. Jadi apabila saya menceritakan tentang ceti ini, saudara, memang ada di Pekan Setiawan. Dulu, sekarang ni rasa tak ada dah tutup. Mungkin dah tak ada. Banyaklah tanah-tanah milik orang Melayu yang tergadai kepada ceti. Bila sampai tamat tempohnya, maka tanah-tanah tersebut akan dipindah bilik oleh Chetia ini, jadilah milik mereka. Itu keadaannya, saudara. Jangan kita salahkan sesiapa, salahkan kita juga suka berhutang. Saudara Ancuk Syam, saudara Muhammad Nazri suka sangat berhutang. Ada saudara Muhammad Nazri, ada kes time nak bayar, ceti hilang. Lepas tu bila dia balik, dia rampas tanah. Alasan telah tamat tempoh. Benar. Itulah yang berlaku pada keluarga saya dulu. Memang kaya raya dulu. Sebahagian daripada pelabuhan Lumut, itu milik Allahyarham moyang saya, Melan. Aki Melan lah kami panggil, saudara. Tanah di estate masih ada lagi. Kadang-kadang bila saya lalu dekat jalan tu, ada signboard, saudara. Melan Estate, tapi semuanya sudah pun tergadai. Saudara, Aura Green, moyang begitu keadaan, saudara. Sebab itu Allahyarhamah ibu saya selalu berpesan, jangan kamu meminjam duit orang, jangan kamu menggadaikan tanah milik kamu. Selepas musim Chetia ni, muncul pula Along. Ini memanglah rasanya orang Melayu kita suka hutang, nak buat macam mana, saudara? Hari ni nampaknya tempat berhutang itu dah pun diganti dengan Along, saudara. Cuma bezanya, Along dia tak ambil geran tanah. Dia tak ambil pula geran kereta. Sebab geran kereta masih lagi milik bank dan sebagainya. Saudara Muhammad Nazri faham, sebab saya orang Beruas katanya, Manjung dan Lumut dekat, saudara, ya. Jadi hari ini tanah-tanah dah selesai dah. Dah cerita dah lebur. Habis dah semua tanah-tanah itu milik ceti. Dan kemudian dia jual, kemudian dan sebagainya. Itu urusan dia lah. Tanah dah milik mereka. Kemudian diganti dengan Along. Saya ada seorang kawan. Jadi saya tak tahu. Dia ni dulu pemilik restoran makanan laut. Dekat jalan nak pergi ke Pekan Lumut tu, ada satu restoran dipanggil Bintang Restoran. Jadi kerana saya selalu pergi makan makanan laut, makan ketam, makan udang, makan ikan yang dimasak secara hailam, saudara, memang sedap lah. Kedai ni kecil ya, saudara, tetapi saya harap macam mana tokeh dia, tuan punya kedai tu boleh ada kereta Mercedes. Saya menung. Dah lama berkawan, saudara.
Rupa-rupanya barulah saya tahu dia rupanya seorang alung. Bila saya berborak-borak dengan dia sampai jam 11 malam, 12 malam, dia ceritalah bahawa dia kata dia ramai orang pinjam duit dekat dia. Jadi saya kata, apa cagarannya? Alung hari ini cagarannya, kalau anda kaki tangan kerajaan, anda harus menyerahkan kad bayaran gaji bulanan. Itu dia. Jadi kerana dulu, ini saya ingat dalam 10 tahun dululah, saudara. Mungkin hari ini dah tak ada. Kedai bintang restoran pun dah tak nampak pun dah. So Alian pun dah tak ada. Kawan saya panggil Alian, dia panggil, Alian apa khabar? Baik. Kalau saya datang, dia belanja saya makan dan sebagainya, orangnya baik, ramah, mesra. Mesra sangat, mesra nak mengena, saudara. Saudara Haris Kasdi, dia kata macam mana moyang tu boleh kaya raya. Moyang kaya raya dia berniaga dengan berniaga atap. Sejarah moyang saya dulu tu dia asalnya berniaga atap. Dia cari daun bertam, dia anyam semua, jual atap. Dari situlah dia membina kekayaan sedikit demi sedikit. Akhirnya dapat estate dan sebagainya. Itu sejarah mereka. Baik, saudara. Jadi berbalik pada kisah Alian dan bintang restoran ni, saudara. Jadi satu malam tu dia tunjuk dekat saya. Saya terkejut, saudara. Dalam laci dia terdapat, tak silap saya, dalam 500 kad gaji untuk kaki tangan TLDM. Ramainya anggota pasukan tentera laut waktu itu yang berhutang dengan alung. Rasanya mungkin sekarang dah tak ada lah, sebab mungkin dah habis dah agaknya, sebab kedai pun dah tutup. Jadi saya mengatakan bahawa itulah cagarannya. Kerana waktu itu limbungan lumut tu baru dibuka. Ada pegawai-pegawai Navy, bukan pegawai, saudara, Laskar lautnya gaji kecil, mungkin nak biayai anak dan sebagainya, dan ramai juga anak bujang yang suka berhibur dan sebagainya. Jadi mereka meminjam wang daripada alung Alian, nama dia. Jadi pinjamnya cagaran adalah kad. Jadi tiap bulan Alian ni akan pergi ke bank, tekan dekat mesin ATM tu, dapatlah wangnya berapa banyak sebulan, wallahu alam bisawab. Tapi saya tengok banyak kad, saudara. Artinya ramai yang meminjam. Mudah-mudahan hari ini sekarang dah tak ada lah kot sekarang ni. Saat ini, kerana waktu itu limbungan TLDM di Lumut baru dibuka, saudara. Itu kisahnya orang kita ni suka berhutang. Artinya daripada keturunan saya ni dulu suka berhutang dengan cetia. Kemudian yang dah bekerja, ada kaki tangan kerajaan, saudara, dia pinjam dekat alung, letakkan kad gaji bulanan. Itu syaratnya. Kalau anda tak ada kad gaji, penerima getah dan sebagainya, tak adalah, tak dapat pinjam daripada alung. Di kampung saya, di Setiawan, saudara. Dan di kampung saya ni juga, saudara, ada satu kisah yang sekarang saya tengok, saya menong-menong, saudara, masih lagi terkenang-kenangkan. Bagaimana orang kampung saya dulu, saudara, berhampiran dengan Walbrook Estate, iaitu estate milik penjajah lah, saudara, Walbrook Estate. Dan kebanyakan orang kampung bekerja sebagai penuri getah ataupun mencangkul membersihkan ladang-ladang getah dan sebagainya, saudara. Gaji mereka sebulan 2 kali, iaitu 1 bulan awal bulan ataupun 15 hari bulan. Seronok juga, saudara, tengok dekat estate ni, budaya di estate ni. Kalau 1 bulan, dia malam-malam tuan punya estate akan menayangkan wayang pacak percuma. Kalau awal bulan, cerita Hindustan. Masa tu Sanggam tak adalah, saudara, cerita lama-lama diputar balik. Dan kalau pertengahan bulan, cerita India, MGR. Saudara Muhammad Nazir, ada ramai staf TLDM terkena kes Pak Mantelo, terlungkup dan berhutang 80 hingga 83 tinggal situ. Betul, saudara Muhammad Nazir. Ini kes suka berhutang, nak kaya cepat, pinjam duit daripada alung. Akhirnya segala-galanya lebur. Kemudian, saudara, bila dia bayar gaji, maka ramailah juga pedagang-pedagang yang datang ke kedai, ke kawasan tersebut. Selain daripada tayang gambar, saya teringat seorang lelaki India. Kami panggil nama dia Mat Khalid. Saya kadang-kadang hairan macam mana Mat Khalid ni setiap 8 bulan dia akan balik ke India. Dia akan balik ke India, katanya balik pulang negeri, dan tempatnya akan diganti oleh orang lain. Dia, saya ingat, bukan India kot, Pakistan, saya ingat. Mungkin Pakistan lah, saudara. Sebab muka dia macam orang Pakistan. Tapi dia kata dia balik India. Mungkin lah, kawasan ni saya tak tanya pun.
Dan Mak Khalid ni kerjanya, dia tugas dia lain tak ada. Dia berjaja kain. Mula-mula dengan basikal. Lepas itu dia bawa motosikal. Honda, saudara, letak belakang kain bungkusnya. Maka dia lalu datang ke kampung-kampung. Sampai satu rumah, dia berhenti. Aneh, adik-adik, mari kita tengok, kita buka kain. Saya ketawa yang begitu. Dan dia pun membukalah jualannya. Jadi suri rumah akan membeli kain-kain, bukan baju siap, tak ada, dia tak jual baju dah siap, kain. Selalunya bila berhampiran dengan musim raya, raya puasa, raya haji, ataupun ada majlis perkahwinan dan sebagainya. Cerita Haris Kasdi macam cerita Piramli, betul saudara. Ini zaman saya kata segmen petang-petang ini kita mengenang cerita kisah silam, dan kalau boleh jadikan ini pengajaran saudara. Jadi Mak Khalid ni, dia punya hutang kain ni bukan mahal pun saudara. Selai kain tu lebih kurang 10 ke 15 ringgit. Tetapi bayaran bulanannya ataupun 2 minggu sekali tak banyak mana, RM1, RM2 dan RM5. Kalau mungkin RM5. Mungkin waktu itu zaman dulu saya wang kecil, 5 sen pun dah boleh beli nasi lemak. 10 sen boleh dapat teh tarik kat kedai Osman. Kalau makan roti canai 5 sen sekeping. Kalau ini pasmo 20 sen. Kalau mi rebus 30 sen. Zaman saya dulu lah saudara. Sekarang tak ada lah, tak jumpa lah benda begitu. Cuma apa yang ingin saya ceritakan tentang kisah Mak Khalid. Dia datang ke kampung saya tu, pusing satu kampung lah, berhenti satu rumah, kemudian berhenti lagi satu rumah. Dia akan kutip hutang dia, memungut hutangnya tak banyak. Adalah dalam bukunya. Buku bukan buku 35 saudara, itu buku hutang. Terima kasih saudara, saya siang nampak muda katanya bila saya buat live. Terima kasih. Dan bila dibayar tak banyak. Kadang-kadang tak dapat beli, tak dapat bayar. Saya kadang terdengar juga Mak Ngah ke Mak Cu, Mak Khalid, dia panggil Mak Khalid, minggu ini tak boleh bayar, minggu depan lah. Tak ada apa, okey. Mau ambil lagi kain, ada baru punya, baru mari. Saya hairan bagaimana dia mendapat bekalan kain itu. Bau-bau saya. Kain itu sesuai untuk buat baju Melayu. Kalau wanita pula buat baju kurung, baju kebaya yang dijahit sendiri. Saudara, ataupun kadang-kadang minta tempah, tempat saya minta Cunoni tolong jahitkan. Saudara Adam Jebat, dia kata zaman saya roti canai 30 sen, masa tu sekolah rendah. Gertinya kalau Adam Jebat, kalau roti canai 30 sen sekeping adalah tahun 80-an. Zaman saya ini tahun 60-an 70-an saudara. Saya mengimbau zaman silam. Jadi kisah Mak Khalid ni dia berniaga kain. Mampu balik ke India setiap 8 bulan. Sedangkan bayaran mingguannya adalah antara RM1, RM2, RM3. Jadi artinya saudara, begitulah makmurnya negara kita ini. Bukan tak boleh nak berniaga, boleh berniaga. Benarlah kata baginda Rasulullah SAW, 9/10 daripada pendapatan itu datangnya daripada perniagaan. Saudara Muhammad Nazri, dia kata lalas tak pernah habis. Benar saudara, seingat-ingat saya Allahyarhamah ibu saya tu berhutang dengan Mak Khalid ni 2 tahun. Lantar raya nanti ambil lagi kain, berganda-ganda lah hutangnya tu. Begitulah keadaannya di kampung saya yang berhutang membeli kain untuk buat baju, atau buat sarung. Tapi tak ada pula dia jual kain pelekat. Tak ada saya. Dia tak jual pula kain sarung batik, batik lepas, tak ada. Kain-kain yang dijahit untuk buat baju. Itu perniagaan Mak Khalid. Dan bila Mak Khalid ni balik ke India, dia akan diganti oleh temannya ataupun rakannya yang memegang buku tu, dan dia tahu pula. Datang kampung saya tu, kawan baru tu, kutip hutang. Sambil-sambil itu buka kain baru dan sebagainya. Ada daya tarikannya. Jadi saudara, saya nak jelaskan bahawa dari dulu lagi bumi bertuah ini memang makmur. Orang datang untuk berdagang, untuk berniaga. Sama ada mereka berniaga, saya ketawa kerana hutangnya bukan banyak mana pun dibayar. Seorang suri rumah akan hutang RM15, RM20, tapi nak membayarnya bertahun saudara. Dan ada juga saudara, bukan tak ada juga Tok Arab. Tok Arab pun berniaga juga saudara. Tapi selalunya Tok Arab ni ada berniaga, dia buat dua. Satu, dia tidak naik motosikal ataupun naik basikal, dia jalan kaki. Begitulah, mungkin orang Badui maknanya, tak tahulah saya.
Tapi kita kenal lah dia Arab kan. Kita panggil dia Pak Arab. Dia akan pegang, ada bawa gendongnya, itu Al-Quran. Dia jalan kaki, satu kampung dia pusing. Dan dia bawa ini frame ataupun peti yang dalam tu ada cincin. Selalunya cincin akik. Cincin akik. Ada juga gelang-gelang Mekah dulu. Ingat saudara? Selalunya anak-anak gadis ni kalau pakai gelang yang warna hitam, itu menandakan keluarganya baru pulang daripada Mekah. Itu oleh-oleh dari Mekah. Sedangkan kita tahu gelang itu datang daripada China. Saudara, kadang dia berniaga cincin. Satu cincin dalam RM5, RM3 pun boleh sebab. Di samping itu ada juga minyak atar. Minyak atar ni letak dalam botol kecil sebesar jari kelingking. Harga satu botol adalah RM1. Semerbak kampung kita saudara dengan bau minyak atar ni. Itu gambaran saya tu. Dan selepas sekitar tahun 70-an, awal 80-an, ramailah orang kampung saya ni keluar menyertai tanah rancangan Felda. Ya saudara, waktu saya menjadi wartawan, saya berkesempatan meninjau kawasan-kawasan Felda. Saya pernah pergi ke Besaut, saya pergi ke Kota Gelangi, di sekitar di Muazzam, di Jengka. Banyak saudara, Jengka 1, Jengka 2, Jengka 3, dan juga di Ijuk, saudara. Malahan banyaklah tempat-tempat Felda ni. Juga ini juga peneroka Felda juga ada berhutang saudara. Mereka berhutang kedai koperasi. Rasa-rasanya saudara Haris Kadi sedih lah, ramai dah meninggalkan kita. Benar saudara. Dan kedai koperasi ini mereka ambil barang makanan, beras, gula, tepung. Setengahnya pula ambil susu. Adanya pula tu mereka kerana kesempitan. Mungkin waktu itu Felda tidak membayar gaji. Dia cuma bagi wang tunai yang sedikit sangat. Jadi untuk keperluan, untuk keperluannya, maka ambil barang-barang dekat kedai koperasi. Yang saya tahu macam dekat Kota Gelangi, berhampiran dengan kawasan Felda ni ada pekan. Macam di Pekan Segamat misalnya, ya. Ada kedai, jadi peneroka Felda ni akan naik motor pergi ke kedai itu menjual balik. Kalau dia ambil susu, hutang dekat kedai koperasi. Mungkin susu tu harga 1 tin 50 sen, dia jual dekat kedai di Pekan Segamat itu dengan harga 30 sen untuk mendapatkan dia punya sumber tunai. Ini. Jadi saya melihat juga setiap minggu ada pekan sehari. Pekan sehari ini sebenarnya ada penjaja-penjaja datang luar yang tinggal daripada kawasan Felda. Mereka berniaga. Dan juga berniaga hutang saudara. Ada yang jual kain, ada yang jual kasut, ada yang jual baju. Cuma di Felda dia tak adalah perniagaan macam Mak Khalid. Semua baju yang dah siap. Baju-baju tu jenama hebat-hebat saudara. Kasut pun hebat-hebat jenamanya di Pekansari. Tapi asalnya kebanyakan yang meniaga situ saya nampak orang-orang asal daripada Kelantan. Kerana mereka mengambil bekalan mungkin daripada Pekan Golok. Jadi bila awal bulan ada pasar minggu, penuhlah pekan sehari saudara. Jadi artinya saudara, saya melihat warga kita ni tak lari daripada berhutang. Sebab itu Allahyarhamah ibu saya sering mengingatkan, biar kita tak cukup duit, tidak mengapa asalkan kita jangan berhutang. M. Daud Kilau pun dah buat lagu, Saleh Yaakob pun buat lagu, gali lubang tutup lubang. Saudara Mariam Atan, saudara Haris Kadi, saya Felda Air Hitam. Itu keadaannya saudara. Saya apa yang saya ceritakan ini saya mengimbau. Mungkin sekarang ini warga Felda adalah generasi ketiga atau generasi kedua. Sudah berubah segalanya. Tetapi generasi pertama dulu Felda saudara. Saya kadang-kadang saya termenung sendirian mengingatkan kehidupan sukarnya generasi Felda pertama dulu. Mereka pergi ke tanah rancangan yang hanya disediakan sebuah rumah. Rumah itu bukan besar mana saya. Saya anggap semacam rumah pisang sesikat. Air tak ada, bekalan air. Kemudianlah daripada tahun 80-an baru ada pipe air dan sebagainya. Semua mereka menggunakan air tadahan air hujan. Masak air hujan, mandi daripada air tadahan hujan, dan juga untuk mengambil air semayang pun tadahan hujan. Dekat masjid adalah kolah, boleh ambil air semayang dekat masjid.
Tapi artinya seksanya penderitaan yang dialami oleh generasi pertama. Sebab itu saya ingin berpesan pada teman-teman saya yang tinggal ataupun berasal daripada felda-felda. Ingatlah, jerihnya, susahnya tok nenek anda ataupun atuk ataupun bapa anda mengusahakan tanah rancangan. Memang tanah itu telah pun hutan-hutan telah ditebas, tetapi menanam kelapa sawit, ada yang tanam pokok getah. Ya saudara, rumah hanyalah pisang sesikat, tak ada bilik pun. Dapur pun tak ada sebenarnya. Rumahnya terdiri begitulah. Saya kata pisang sesikat. Saya pergi bertemu dengan peneroka-peneroka felda generasi pertama. Dan hari ini, alhamdulillah, baru-baru ini saya pergi ke Maran. Dapat undangan, teman-teman bagi ceramah dan sebagainya. Saya selalu berpesan pada mereka, ingatlah jasa orang lama kita, bagaimana mereka membina kehidupan. Cuma yang tak seronoknya kita tak tahu sejauh mana hutang-hutang mereka dengan felda, apakah sudah langsai atau belum. Itu permasalahan terpulanglah pada pimpinan felda untuk memikirkannya, untuk menyatakan sejelas. Sebab saya merasakan tak sepatutnya daripada tahun 70-an, 70, 80, 90, tahun 2000, 2010, 2020, dah 60 tahun masakan hutang tak langsai lagi. Takkanlah hutang ceti pun rasanya dah habis. Ataupun hutang alung pun rasanya alung pun dah param. Dah mati pun alung, macam alung di Pusat Setiawan tu. Dan itu gambarannya saya akan merasakan bahawa orang kita ni memang tidak dapat lari daripada hutang. Kemudian anak-anak bekerja pula tu, pinjam bank, berhutang lagi. Bilakah masanya kita dapat membebaskan generasi kita ini daripada berhutang? Saya melihat kalau bolehlah saya seringkali berdoa agar generasi kita di masa-masa mendatang bersihkanlah diri kita daripada hutang. Itu yang paling penting. Setara waklah itu bukan gaji tapi dipanggil sara hidup. Satu hari dikira satu kong, bukan satu kang berada. Satu kong RM8. Memang susah di awal mula kehidupan di tanah rancangan. Ya waklah. Benar. Bagaimana sukarnya kehidupan warga felda. Saya melihat saudara dengan mata kepala saya sendiri. Jadi masa itu mungkin anak-anak tak ramai, dalam 4-5 orang. Setengah tu tinggal di kampung. Dia tinggallah mereka sepasang suami isteri. Tetapi saudara kena ingat saudara, peneroka felda generasi pertama dulu, mereka berperang dengan pacat, berperang dengan ular, berperang dengan rimau. Banyak kejadian-kejadian peneroka felda yang diganggu oleh harimau. Saya pergi ke, tak silap saya, di Jengka sebenarnya. Salah sebuah rancangan di Jengka, dia menceritakan kepada saya bagaimana waktu malam tu suami isteri ni tidur dengan ketakutan kerana di bawah rumah terdengar ngauman bunyi suara harimau. Saudara Muhammad Nazir kahwin pun berhutang sakan. Anak masuk sekolah, hutang masih ada. Itu benar saudara. Saya tak tahu kenapa kita tak boleh lari daripada beban hutang. Jadi berbalik pada kisah cerita di felda. Saudara Rozana, kami generasi kedua. Kakak saya kan buat loan, habiskan hutang ayah saya sebab tak nak berhutang dengan kerajaan. Saya tak tahulah sama ada anda setuju dengan atau tidak dengan saya, tetapi saya mengatakan bahawa hutang yang tidak selesai, masih ada lagi generasi felda yang berhutang. Di sinilah saya kadang-kadang datang keinsafan. Bilakah mereka, memang tanah itu milik mereka. Hari ini setiap peneroka felda dapat 10 ekar tanah. Tanah itu kalau 1 ekar nilainya 100,000, kalau 10 ekar dah 1 juta. Dan sedang ada pengusahaan ladang ladang kelapa sawit. Saudara. Tetapi kenapa masih berhutang lagi? Ini persoalannya Puan Rozana yang saya cuba tonjolkan petang ini, persoalan hutang. Saya katakan tadi, nenek moyang saya dulu hutang. Kerana hutanglah dengan ceti habis lingkup. Semua yang tinggal tadi, kalau saudara pergi bertandang ke kampung Telaga Denah, ada satu rumah besar, rumah Hakim Melan, besar rumahnya. Ada peti besi 7. Artinya dulu kaya-rayanya mereka menyimpan wang dalam peti besi di rumah saudara. Tapi bagaimana dengan generasi felda hari ini? Saya harap teman-teman saya, kalau anda berasal daripada felda, jangan lupa, Jazarullah bukan mereka yang tak bayar hutang. Ada cok felda belakang geran. Ya, artinya soal cok felda ke, sama bagi saya lah, kalau itu merupakan tanah felda, mungkin
ia disifatkan sebagai tanah reserve Melayu. Juga bukan tak boleh dibangunkan, tapi kalau nak dibangunkan semua, rosaklah pula perancangan awal. Saya rasa ya, terus terang saya katakan, inilah jasa pemimpin-pemimpin besar kita yang terdahulu. Mereka memikirkan bagaimana untuk memberi warga bangsa kita ini peluang kehidupan di bumi sendiri. Sebab insya-Allah malam nanti saya akan ceritakan kisah-kisah bagaimana pendatang dan sebagainya. Itu bab politik. Saudara, Rabuan Pesarat dia bukan auman rimau. Saya siap juga tunjuk ekornya celah lantai Serabuan Din. Saudara Rabudin Pesarat dia kata bahawa bukan saja ngauman. Ini peristiwa yang mungkin diceritakan oleh ibu ataupun neneknya. Saya melihat bagaimana perjuangan warga Felda generasi pertama memanglah satu perjuangan yang benar-benar mereka tulus, ikhlas, mahu membina kehidupan. Cuma generasi hari ini mungkin ramai. Ada yang dah jadi profesor, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi pilot dan sebagainya. Tetapi apakah mereka mengenang tentang jasa bakti nenek moyang mereka ataupun datuk mereka ataupun ibu bapa mereka? Saudara sadar betul jasa pemimpin Perdana Menteri 1 sampai Perdana Menteri 3 memang tidak boleh dinafikan. Memang itu keadaan, saudara. Tapi saya tidak mau cakap soal politik ini, saudara. Cuma saya nak menceritakan bahawa bagi saya perlu dicari upaya agar hutang-hutang peneroka Felda ini janganlah bertapuk-tapuk. Kalau hutang ceti bertapuk-tapuk, lepas satu geran, akhirnya langsai semua tanah-tanah milik ketuan saya. Begitu juga teman-teman kita yang mungkin dah pencen pun. Saya jumpa 5-6 orang kawan-kawan saya dalam seminggu 2 ni, ramai juga kawan saya yang bekas pesara Tentera Laut Diraja Malaysia. Mereka tidak menafikan, kita memang betul pun tak ada duit pergi jumpa ahlian. Dan sebagaimana saudara kata tadi, ada juga skim Pak Mantelo nak cepat kaya, maka ambil wang daripada Along, beli skim tu 10,000, 20,000, akhirnya terhutang dengan ahlian ataupun Along, wang pun lebur. Itu keadaannya. Saudara Muhammad, dia kata audit betul-betul akaun Felda. Saya percaya hutang peneroka tidak direkod dengan betul. Ini permasalahan yang saya ingin utarakan petang ini, saudara. Sebab itu saya mengatakan warga Felda, jangan kita terus marah, bangkit, memberontak dan sebagainya. Jangan. Tapi kita susuri, kita santuni permasalahan Felda ini setuntasnya, saudara. Saya, saudara Majid Ahmad, saya di Felda jelai gemas. Membayar hutang tak tentu ujung pangkal. Buat pembayaran sampai 2,000 lebih setiap bulan. Betul, saudara Majid Ahmad? Saya kira perkara-perkara inilah yang perlu dikemukakan kepada pihak berkuasa, pihak yang tertinggi. Bagaimana kalau sampai 2,000 sebulan? Ini sebab saya tidak tahu apa yang berlaku di Felda. Cuma sekali lagi saya katakan, saya amat terkesan. Setiap kali saya pergi ke kawasan Felda, saya mengimbau bagaimana kehidupan warga Felda generasi pertama. Sama ada mereka menanam getah. Ada saudara saya, saudara, sepupu saya ada 2 orang. Saya punya, dia panggil first cousin. Itu anak pada sebelah ibu saya. Satu di, tak silap saya, Felda Ijuk. Dia buat menanam getah. Ada seorang lagi tu tinggal di dekat Bahau. Ada satu kawasan lagi di Bahau. Jadi mereka lah merupakan generasi pertama. Generasi pertama saya nak jelaskan, mungkin adik-adik, mungkin anak-anak dalam Facebook ini kena faham ya, generasi pertama Felda, mereka datang bawa, boleh dikatakan macam selai sepinggan saja. Selai sepinggang. Adalah pinggan mangkuk tu 2-3 saja, cukup ni dapur. Dapur pun bukan dapur macam sekarang, saudara. Sekarang ni dah ada patik di topi tengah menyalur. Air dalam bosi. Saudara, sekarang tu dulu tidak ada. Mereka datang rumah, beratur, buat rokok lah. Kamu sini. Diaturlah rumah-rumah. Rumah-rumah pun bukan rumah besar. Rumah pisang sesikat. Bagaimana saya dengar tadi, benar. Pak Belang, harimau berkeliaran di kawasan Felda waktu dulu, saudara. Sentiasa mereka diburu ketakutan. Pergi ke ladang pula, menebas, menyuak menanam benih, membaja pohon-pohon,
ini kelapa sawit ataupun pokok getah, dibaja, meracun dan sebagainya, saudara. Mereka berperang dengan ular dan pacat. Tapi hasilnya hari ini saya banggalah juga, saudara. Bila saya pergi ke kawasan Felda di sekitar kawasan Maran, dah banyak rumah besar-besar. Sebab saya tanyakan, abang ni generasi pertama dia kata tak, saya generasi kedua. Artinya nikmat itu telah pun dapat dirasai oleh anak dan cucu. Mungkin ada yang masih hidup, mungkin yang telah pun kembali ke rahmatullah. Persoalan saya, apakah generasi Felda ataupun warga Felda sentiasa mengingati kedua ibu dan bapa anda ataupun nenek atuk anda? Adakah anda sedekahkan surah Al-Fatihah? Apakah dibuat ini tahlil setahun sekali? Apa salahnya, saudara? Jangan kita balik dengan kereta besar terus sampai kat rumah makan huha-huha, kemudian balik tinggalkan kawasan yang hening. Memang kawasan Felda itu hening, saudara. Cantik suasananya. Ada kalanya waktu pagi itu kita nampak kabus, dan bila embun yang sentiasa menjurai-jurai di hujung dedaunan pohon-pohon kelapa sawit, saudara. Saya rasalah, terus terang saya katakan, sebab itu saya ruangan ini petang-petang kita mengimbau masa silam. Di samping itu saya ingin mengingatkan adik-adik saya, anak-anak saya yang berada, yang melayari TikTok ini, pertama sekali insaflah bahawa atuk, nenek kita dulu, terutama lagi warga Felda ini, mereka berjuang demi kehidupan dan akhirnya berjaya. Setelah mereka berjaya, kejayaan itu dapat kita nikmati. Cuma mohon saya, ingatlah jasa-jasa mereka. Saudara, kita tidak akan berada tak sekaya macam mana. Memanglah rezeki itu datang daripada Allah SWT, tetapi tanpa titik peluh warga Felda yang pertama, tidak mungkin negara kita akan menjadi pengeksport utama minyak. Sebab itu kadang-kadang saya agak sensitif, saya bila saya mendengar bagaimana harga minyak sawit kadang-kadang turun, harga sawit turun, saya cepat sensitif, saya. Sebab saya memikirkan bagaimana jerihnya para peneroka untuk meneruskan kehidupan andainya harga sawit jatuh. Sedangkan mereka perlu membaja ataupun meracun. Dan yang hairannya sekarang ni, agak menghairankan saya, mungkin generasi kedua ni tak ambil kisah. Maka datanglah pekerja-pekerja asing yang datang bekerja untuk menuai hasil. Mereka tak susah mana pun, saudara, cuma menurunkan buah-buah yang telah pun mekar di tangkai-tangkai, di pokok-pokok kelapa sawit ataupun menurut getah. Itu hasil, saudara. Mereka sekadar memungut hasil. Sedangkan jerih untuk menanam pokok-pokok dan membaja, meracun, itu dilakukan oleh tok nenek kita, saudara. Jadi sebab itu saya katakan, kalau anak-anak muda kita, kalau anda rasa boleh duduklah di kampung, di desa, di kawasan Felda, teruskanlah. Kalau datuk nenek kita boleh meneruskan. Saudara Muhammad Zaidi, sawit kerja berat. Jangan kita fikirkan soal kerja berat. Datuk nenek kita dulu pun, Ustaz Zaidi, lebih teruk daripada itu lagi. Bukan berat, berperang dengan rimau, berperang dengan gajah. Jangan kita fikirkan sekarang ni kita nak relax. Ada tanah. Bukan begitu. Kita harus berani berusaha, barulah kita maju. Jadi saya bawa cerita bagaimana Cetia kaya raya akhirnya memiliki tanah milik orang Melayu. Saya bawa cerita Muhammad Khalid tadi itu, bagaimana dia datang dari India, berniaga hanya kain pelekat. Bukan kain pelekat, kain-kain dijual. Dan dibayar 2 minggu sekali, RM5, RM2, RM3 pun mampu memperoleh kekayaan. Kita yang ada di bumi bertuah ini, kita mewarisi tanah-tanah milik datuk nenek kita yang telah diusahakan oleh generasi pertama. Kenapa perlu kita bergoyang kaki? This is not a time. Ini bukan masanya untuk kita duduk bergoyang kaki. Kita sama-samalah berusahakan, daripada kita terus duduk main dam. Buat apa, saudara? Berusahalah, saudara. Jagalah. Ini warisan peninggalan mereka. Jangan kita biarkan ia akhirnya milik para pendatang. Jadi saya kata, saudara, pada generasi Felda yang pertama, generasi anda mewarisi. Saya lihat, saudara, dalam rekod yang saya dapat dari Felda,
bahawa ini Haris Kazli terdapat rebutan adik-beradik dalam Felda. Ini satu masalah lagi. Kenapa perlu berebut? Dah ada 10 ekar tanah, usahakanlah bersama. Perlu apa jadi rebutan? Ini hak aku. Ini juga masalah yang ada dalam masyarakat kita. Warga bangsa Melayu selalunya berebut tanah. Tanah sekakang ke jadi rebutan beribu-ribu ataupun beratus keluarga. Kenapa tidak dibangunkan bersama, diusahakan bersama Saudara Hasri Haris Kazli? Ini keadaannya. Cuma saya kata sebelum anda nak berebut hak anda, memanglah dari segi hukum anda punya hak. Tetapi ingatlah jerihnya. Di tanah itulah, di tanah Felda itulah tumpahnya keringat, air mata, darah, terluka, kena sabit dan sebagainya datuk nenek kita. Ingatlah, insaflah, warisilah milik yang ditinggalkan untuk kita. Jangan kita sama-sama kita akhirnya tanah itu terjual pada orang lain. Jangan sesekali kita menggadaikan bumi bertuah ini, terutama daripada generasi Felda. Jangan sesekali dibiarkan tanah Felda ini terlepas tangan pada orang lain hanya kerana anda memikirkan untuk kesenangan hidup. Insaflah. Saudara, kita jumpa lagi besok. Jumpa lagi malam nanti, saudara. Jam 9.30 malam, kita berbicara soal politik. Sekian, selamat petang. Makanlah apa yang ada di hadapan kita saat-saat kita masih boleh makan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.